Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabi Ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT. Biasa bila kita merafakkan rasa syukur terhadap Allah Ta'ala kerana masih lagi diberi kita kesempatan, diberi kita kekuatan, kesihatan dan juga umur yang panjang setakat ni. Mudah-mudahan dengan taatnya kita laksanakan segala titah perintah Allah dan juga segala suruhan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan larangan Allah dan juga larangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan akan ditambahkan lagi nikmat kuat, nikmat sihat dan juga nikmat panjang umur insya-Allah. Alhamdulillah, dengan inayahnya, dengan qudrat dan iradatnya, dengan taufik dan hidayahnya, maka dapat bersuara lagi pada pertemuan kali ini untuk meneruskan mengajar kitab Fiqh Kesempurnaan Solat. Ya, apa khabar semua? Sihat ya? Alhamdulillah ya. Jadi pertemuan kita yang lepas, wirid yang ke 25 berakhir yang ke-25. Jadi ini selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak baca dah. Pengertian pun dah baca dah. Cuma kita masuk fadilat dia. Fadilat orang yang berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka termasuk juga dalam dikatakan wirid. Ada pun di luar wirid amat digalakkan, digalakkan berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana besar fadilat dia, kelebihan dia. Ya, antaranya disebut di sini fadilat selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah sebesar-besar amal untuk mendekatkan diri seseorang hamba kepada Tuhannya. Jadi jelas disebut sebesar-besar amal, bukan mendekcek. Malah orang berselawat ke atas Rasulullah SAW ni, dia kuharkat diri dia tu kepada Allah. Ya, sebab kita tahu Rasulullah SAW adalah Habibullah, kekasih Allah. Dia juga Rasulullah, iaitu pesuruh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang memuliakan Rasulullah SAW, Allah memuliakan. Ya, orang dekat dengan Rasulullah dalam bentuk selawat, maka Allah pun dekat dengannya. Kita semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Antaranya lagi fadilat-fadilatnya ialah dapat menolak apa sahaja kemudaratan
Benda-benda dalam bentuk mudarat dapat menolak, menarik apa sahaja kemaafan. Benda-benda yang manfaat, benda-benda yang baik, maka dia datang mari pada kita. Hak molek, hak mudarat ni jauh. Sama ada di dunia dan juga akhirat. Dunia dan juga akhirat. Dia dapat dah yang dikatakan manfaat, kelebihan ataupun masa atas dunia ni banyak benda yang tak kena atas diri dia, dalam bentuk benda-benda hak tak molek tadi. Seterusnya mendatangkan rahmat Allah dan keredaannya. Hak ni apa yang tinggi lah. Rahmat Allah, ya? Rahmat ni banyak lah tuan-tuan. Sihat, rahmat Allah Ta'ala, tak? Berlipat, meripah ruah, orang kata tak? Rezeki, rahmat Allah. Boleh mempertikatkan ibadah-ibadah, banyak kita melakukan ibadah pada Allah, baik tatawu'nya, baik nawafilnya, benda hak wajib, benda hak sunat. Ini satu rahmat. Nah, kalau tak ada rahmat dan juga redha Allah Ta'ala ni, maka disebut selalu dah boleh mari kita dengan rahmat Allah, dengan redha Allah Ta'ala. Nah, maka kita boleh mari. Kalau tak kerana rahmat Allah, tak kerana redha Allah Ta'ala, maka mungkin kita duduk mana sekarang? Mungkin duduk rumah. Tak? Masa PKP ni duduk rumah lah. Adapun musim dok PKP mungkin merata. Tak? Mungkin pasal malam. Pasal malam mungkin dah tak? Pasal malam tak? Ataupun mana-mana tempat lah. Ada orang duduk mana? Duduk jing. Tahu jing? Akak berat. Tak? Garik akak berat. Ada orang duduk main futsal. Ada orang duduk padang bola masa tak PKP dululah. Ini ataupun gelanggang badminton. Tapi kita mendapat rahmat ni, orang mendapat rahmat, dapat redha Allah, dia boleh mari rumah Allah. Dia buang seketika duniawi dia tu, Allah. Maka ini yang dikata syukur sangat pada Allah Ta'ala atas rahmat dan redha Allah Ta'ala. Dan begitu jugalah dengan akhirat dalam bentuk redha Allah Ta'ala. Disebut ulama, apa dia? Kita mendapat nikmat-nikmat dalam bentuk syurga Allah Ta'ala. Dah masuk syurga kerana redha, bukan masuk syurga kerana ibadah. Tahu? Kita beribadah ni, adakah kita masuk syurga dengan ibadah? Tak. Ya? Dengan amalan-amalan yang kita buat ni, kalau kita tolak dengan nikmat Allah Ta'ala yang Allah beri kepada kita, maka tak terbayar lagi ibadah yang kita buat. Nak masuk surga telah. Sebab itu banyak kisah-kisah Yaum Mahsyar besok, atau ketika mana manusia duk himpun di padang mahsyar, ya, yang disebut orang yang sikit pahala, sikit sangat pahala dia boleh masuk surga. Orang yang banyak dosa, gitu juga dia boleh masuk surga. Itu, ya, ini yang dikatakan redha Allah Ta'ala dan pilihan Allah. Kalau Allah nak, maka boleh jadi semedemikian itu. Baik. Kemudian meleraikan segala kesusutan dan juga simpulan. Ini kepayahan-kepayahan lah atas dunia ini lah yang kita sebut dah pada pertemuan dulu tu. Banyak masalah yang duduk dalam kehidupan kita, duk mikir tu, mikir ni dan sebagainya. Maka dikeluarkan daripada kekusutan dan simpulan masalah yang kita hadapi. Juga menghilangkan segala kedukaan, menunaikan pelbagai hajat di dunia dan di akhirat. Mendatangkan cahaya semasa di dalam
kubur. Ni lagi lah. Jadi inilah tuan-tuan, banyak kelebihan. Cahaya dalam kubur. Orang banyak selawat, kuburnya cerah lah. Dan seterusnya menghapuskan segala dosa dan rahmat bagi kaum mukminin dan mukminat yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Allahu Akbar. Banyaknya kelebihan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka rugilah tuan-tuan kalau kita tak ada peluang, tak ada masa untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu. Dapat manfaat duniawi dan ukhrawi. Dunia pun dapat, akhirat pun dapat. Menempuh alam barzah pun dah mula dah bercahaya kubur dia kerana banyaknya selawat kepada Rasulullah sallallahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bererti sesiapa yang berselawat ke atasku sekali, maka Allah akan memberi rahmat ataupun selawat-selawat dalam bentuk rahmat lah ke atasnya. Siapa? Orang yang berselawat sebanyak 10 kali ganda. Sekali je kena selawat, Allahumma salli ala Muhammad, kali Allah balas dengan 10 dalam bentuk selawat. Ulama kata selawat-selawat Allah ni dalam bentuk rahmat lah. Awak bincang tadi, rahmat-rahmat, keberkatan, redha-redha Allah Ta'ala tu, dalam bentuk itu 10 kali ganda kan. Dan begitu juga barang siapa yang berselawat kepada Rasulullah SAW sebanyak 10, maka digandakan. Allah Ta'ala berselawat ke atas mereka itu sebanyak 100 kali. Berapa kali ganda tu? Sehingga barang siapa yang selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali, maka Allah berselawat ke atas dia dalam bentuk rahmat tadi sebanyak 1000 kali. Tak sampai 5 minit. Kalau 100 tu tak sampai 5 minit, 2-3 minit je tuan-tuan. Dan akhirnya barang siapa yang istiqamah disebut, berselawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 1000 kali sehari. Istiqamah. Hari-hari 1000, hari-hari 1000, hari-hari 1000. Haram jasadnya dimakan oleh api neraka. Ini disebut. Ada kitab-kitab yang menyebut tentang kelebihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selawat tadi. Itulah. Akhirnya orang yang istiqamah tadi 1000 kali, maka haram jasadnya dimakan api neraka. Jadi selawat bagaimana? Kita sebut dah, iaitu selawat dalam wirid ni dianjurkan. Kita ulang balik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. كلما ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. Ini selawat dalam wirid ni. Adapun memadai dah kalau kita sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dalam hadis sebut selawat yang dah sampai makam, yang disebut selawat itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, boleh dah. Tapi nak panjang lagi tak ada masalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Panjang boleh ataupun Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Sama juga sekali dengan keluarga Muhammad. Wa ala ali Muhammad itu adalah keluarga Muhammad. Mana nak terpulang, nak pendek boleh, nak panjang boleh. Adapun panjang tu lebih baiklah kan.
Dah selawat hak paling comel sekali. Yang paling baik sekali dalam kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin Imam Nawawi rahmatullah. Terdapat sebuah hadis bila Nabi sebut banyakkan selawat ke atasku, maka mu akan dapat kelebihan-kelebihan. Macam kita dah terang dah sekarang oleh ulama dalam kitab ni. Banyak tu. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah selawat yang dimaksudkan ataupun bagaimana selawat itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu, kamu membaca iaitu selawat dalam ketika kita duduk membaca tahiyat akhir. Dah. Bermula dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dikenal juga sebagai selawat Ibrahimiyah. Itu. Ini dah hadis sahih ni tuan-tuan. Riyadhus Shalihin Imam Nawawi. Maka pilihlah hak mana hak kita rasa mudah, paling mudah. Allahumma salli ala Muhammad lah. Mungkin memberi motivasi. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Kejap je nak bagi sampai 100 tu. Kalau selawat dalam tahiyat akhir tu rasa-rasa dah sekali pun rasa tak gerak dah. Agak panjang dah. Tapi orang istiqamah tak ada masalah. Dia boleh dapat manfaat yang lebih besar lah. Bagaimana Rasulullah SAW sebut sendiri selawat apabila ditanya oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Baik, lalu dikisahkan satu kisah lah, cerita tuan-tuan di mana seorang ulama bernama Sufyan As-Sawri. Sufyan As-Sawri ni seorang ulama. Dia suatu hari dia pergi Mekah, dia buat haji. Mungkin tuan-tuan pernah dengar cerita ni. Yang pernah dengar tu mungkin sebagai orang kata manah balik. Untuk remind balik tak? Tak apalah. Yang tak dengar tu mungkin jadi pengajaran lah, kan. Jadi Sufyan As-Sawri ni pergi buat haji. Dalam duk tawaf ni dia dapati adalah seorang laki-laki tawaf juga. Seorang laki-laki duk tawaf juga. Dan Sufyan As-Sawri ni pelik lah dengar apa yang diucap oleh laki-laki ini. Apa ucapannya? Iaitu dia berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tawaf dia tu. Dak lekam mulut dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berselawat. Sehingga habis, maka Sufyan As-Sawri ni mendekati laki-laki, bertanya kepada laki-laki ini, nak lebih jelas lagi. Dia kata, aku dapati kamu ketika tawaf tadi ada menyebut sesuatu, iaitu selawat. Sedangkan bacaan dalam tawaf itu tidaklah berselawat itu. Ada bacaan dia. Tiba-tiba aku dapati kamu ni berselawat. Lalu kata pemuda ini, kata laki-laki ini, siapa kamu? Orang tanya, mu ni siapa? Lalu jawab Sufyan As-Sawri, dia kata, aku adalah Sufyan As-Sawri. Apabila dengar je Sufyan As-Sawri, terkejut dia. Allahu Akbar. Kamu adalah seorang hebat, orang yang hebat. Lama ni aku dengar orang menyebut-nyebut nama, aku tak kenal lagi. Hari ni aku kenal kamu. Oleh kerana kamu bertanya, kerana mu ni tanya aku sebab apa aku berselawat ketika tawaf. Ketika tawaf ni aku berselawat. Kalau tak kerana mu aku tak kabur. Mana aku tak royak lah rahsia ni.
kerana mu ulama maksohur ni, maka aku nak kongsi lah, aku cerita lah kan. Lalu diceritalah laki-laki ini, dia kata beberapa tahun yang lepas aku pernah datang ke Mekah ni buat haji bersama dengan ayah dia. Buat haji bersama dengan ayah dia. Ya, dalam buat haji tu duduk tawaf hampir-hampir selesai, dia kata tiba-tiba ayahku jatuh mati. Ayah dia mati. Bila mati tak ada benda lah, kata dia, aku dekat, aku peluk ayah aku letak atas riba ayah aku, dan aku menangis kerana kesedihan melihat keadaan ayah aku ni mati. Duk menangis. Tiba-tiba didapati semakin lama rupa parah ayah dia ni hitam legam. Bukan hitam saja ni, hitam sungguh-sungguh, hitam legam dia panggil. Pelik sungguh. Maka bertambahlah kesedihan aku ketika itu. Tambahlah menangis, tambah sedih. Tiba-tiba aku dalam tangisan itu tertidur tuan-tuan. Dalam tidur itu aku dapati ada seorang laki-laki datang dekat dengan aku, dengan ayah aku ni, sedang atas riba ayah aku ni. Ayah aku duduk atas riba aku ni. Mari laki-laki yang berseri-seri wajahnya, lalu meraup wajah ayah aku ketika itu. Apabila sudah je raup, aku dapati wajah ayah aku kembali putih, hilang dah hitam, malah dia kata berseri-seri, bersinar-sinar wajah ayahku setelah diraup oleh laki-laki yang datang. Lalu aku bertanya, siapakah kamu? Dalam mimpi ni tuan, siapakah kamu yang datang mai raup wajah ayahku? Kata laki-laki itu, aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah tuan-tuan. Kan? Walaupun ayahmu seorang laki-laki disebut yang mengekalkan dosa kecil. Itu laki-laki ataupun disebut orang Islam fasik. Islam fasik ni dia masih lagi mengekalkan dosa-dosa kecil. Tapi ayahmu ni tak lekang mulut dia, berselawat semua kepada aku. Kata Nabi SAW, ni rajin selawat semua tuan-tuan, selawat walaupun masih lagi melakukan dosa-dosa kecil. Maka aku datang ni beri syafaat dah. Syafaat dalam bentuk tadilah, raup wajah sehingga berseri-seri wajah ayahnya itu. Inilah kongsian seorang lelaki ini kepada Sufyan As-Sauri mengenai kelebihan orang yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka start hari ni tuan-tuan, banyakkan selawat. Jadi apabila kita kait dengan apa yang dikarang, yang disebut dalam kitab ini, memang betul lah, menepatilah. Dia kata dapat kemanfaatan itu di dunia dan juga akhirat. Dunia dapat dalam bentuk apa? Dirahmat, dalam bentuk redha. Lerai daripada kekusutan, kesimpulan, hilang rasa duka, malah menunaikan pelbagai hajat di dunia, mendatangkan cahaya semasa dalam kubur, malah menghapuskan segala dosa, dan juga rahmat bagi kaum mukmin dan mukminat yang masih hidup, yang juga sudah mati. Itu dia kelebihan. Malah orang-orang yang berselawat, orang-orang yang tidak berselawat, orang yang tidak berselawat, maka disebut sebagai orang-orang yang amat rugi. Malah dalam sebuah hadis itu, ada 3 benda dalam hadis itu, ketika mana Rasulullah naik mimbar. Naik mimbar tu kan 3 langkah. Tiap langkah itu diaminkan oleh Rasulullah. Rasulullah kata amin, amin, amin. Sahabat tanya, selepas itu, mengapa ya Rasulullah kamu duduk amin itu, sedangkan tak ada orang pun baca apa-apa doa ke? Dia ada 3 perkara, saya nak sebut je.
Apa dia? Rasulullah sallam disebut dalam hadis itu hingga dikatakan celaka orang di mana apabila disebut namamu, nah, lantas dia buat tak tahu, mai tak selawat kepada kami. Siapa yang berkata ini? Kata Rasulullah, iaitu malaikat Jibril alaihissalam. Wahai Muhammad, celakalah orang yang apabila disebut namamu dia buat tak tahu, maknanya tak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ini satu benda yang perlu kita ambil berat. Kadang-kadang kita dengar wadah tahu tak? Maka mulai malam ni kena sedia semua. Bila sebut Nabi je terus selawat. Walaupun sebut Muhammad pun terus selawat. Apa lagi sebut Muhammad, kita pun terus selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah antaranya kata ulama, rasa cinta, rasa sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini antaranya kita nak berjuang dah bersama Rasulullah, berjihad ni dah hijrah dengan Rasulullah ada dah tuan-tuan, ada. Amdakah kita nak menyumbang, dia kata sumbangan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terlalu banyak jasanya, pertama kita ni yang dapat Islam dengan orang kata senang lenang, mudah kata tak? Tak ada orang kata besar payah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhu, habis harta, nyawa malah tuan. Kita dapat Islam mudah. Tapi apa sumbangan? Antaranya ni, banyakkanlah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, baik. Sekurang-kurangnya tadilah kita mula dengan 10 ataupun 11 kali ke tak lepas sembahyang. Gurang ke apa? Nak buat ni lepas sembahyang, dia kata. Kalau luar pada sembahyang, luar daripada lepas sembahyang, dia kata payah. Lepas sembahyang ni kata, baik sembahyang fardu, sembahyang sunat, jangan lupa selawat pada Rasulullah sekurang-kurangnya 10. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad 10 kali kurang-kurangnya. Dalam 500 hari semalam berapa dah? 50 dah. Kalau lepas solat sunat pula, qabliyah, ba'diyah, Allah banyak tak? Kurang-kurangnya kita dapat 100 sehari semalam. Istiqamahkan itu. Ingat, banyak sangat kelebihan. Malah disebut juga, barang siapa yang banyak selawat ke atasku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berhak mendapat syafaatku. Syafaat dia, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutamakan, maksudnya orang yang akan didahului. Bila? Ketika yaum mahsyar utamanya. Ketika kita nak apa ni? Nak timbang mizan, dalam keadaan kata huru-hara pada masa tu, tiba-tiba Nabi SAW boleh memanggil kita. Nabi kenal orang yang banyak selawat, maka Nabi SAW memanggil untuk didahulukan, kan? Termasuklah kata Nabi SAW, mereka ini juga akan diutamakan untuk meminum telaga kausarku. Telaga kausar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak tak? Sudah pasti kita nak. Kita tahu yaum mahsyar ni panas ketik dunia ni boleh lah kita tahan lagi. Ketik akhirat ni tak nak bayar, tak nak kamu. Hingga dikata kalau minum air satu telaga pun tak hilang. Allah dikata minum air selautan pun tak hilang. Panas sungguh. Panas atas lagi, bawah lagi. Tiba-tiba dapat minum telaga kausar. Dan kelebihan telaga kausar disebut, barang siapa yang dapat minum air telaga kausar dengan seteguk daripada minuman telaga kausar, maka hilang apa dia? Rasa dahaga selama-lama. Masya Allah. Maka ini tuan, untuk kita dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada lagi lah kelebihan-kelebihan yang tu, ya. InsyaAllah kita akan bagi lagi lah pertemuan kita akan datang. Kita nak teruskan lagi
Wirid yang seterusnya iaitu yang ke-26, iaitu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Pertemuan kita yang lepas kita sebut wala haula wala quwata illa kan billahil aliyil azim. Cuma kita kabak pakej dia sebaik-baiknya hasbunallahu wa ni'mal wakil wala haula wala quwata illa billah. Tapi diasingkan wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, iaitu suku. Hak ni pula suku pula, maknanya hak lain pula. Yang ke-26 iaitu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu saja kan. Artinya dan cukuplah Allah bagi kami sebagai penjaga dan pelindung. Maksud dia. Fadilahnya mengikut riwayat daripada Abdullah bin Amr bahawa inilah ucapan orang yang beriman. Pertama, orang yang beriman yang berserah. Sama juga dengan wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim tu. Yang lepas tu kita bincang dah, berserah juga. Orang yang berserah dia banyak sebut perkataan itu. Dan hasbunallahu wa ni'mal wakil juga adalah petanda orang ini banyak berserah dan bertawakal kepada Allah dalam menghadapi urusan yang besar. Ada kita dah, ada urusan cek, ada kadang-kadang urusan besar. Betul tak? Jadi dikata kalau ada urusan besar-besar ni elok sangatlah. Sebut ni hasbunallah wa ni'mal wakil. Begitu juga orang yang dalam keadaan kesepitan hidup dan juga berhadapan dengan mara bahaya. Sempit kehidupan dia dan dalam keadaan mara bahaya, baca juga ni. Inilah antara yang disebut ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau dicampakkan di dalam api oleh Namrud. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda yang bererti, apabila kamu terjatuh, iaitu terlibat dalam suatu urusan yang besar, maka ucapkanlah kalimah-kalimah tersebut. InsyaAllah. Atau lepas tu kita kata pasal sebut apa ni hasbunallahu wa ni'mal wakil tu, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ataupun bismikallahum bismillahi tawakkaltu ala Allah. Bismillahi tawakkal ala Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah disebut. Maka ketika itu syaitan pun tak boleh buat benda. Pada kita serah pada Allah Ta'ala. Lepas. Baik, kemudian yang seterusnya ke-20. Tadi 26 dah. Sekarang 27. Yang ke-27 iaitu astaghfirullah, istighfar pula. Astaghfirullahalazim. Artinya aku memohon ampun daripada Allah yang Maha Agung. Dan fadilahnya lafaz wirid di atas hendaklah disebut sebanyak 3 kali. Awal selepas salam tu kita dah istighfar dah, betul tak? Apa permulaan dulu. Selepas salam, hak pertama kali duduk, ingat tak? Yang pertama itu istighfar sebanyak 3 kali. Adapun selepas tersebut wirid-wirid sehinggalah yang ke-26 itu ada pula sekali lagi disuruh istighfar pula, iaitu astaghfirullahalazim. Ulang lagi istighfar itu. Jadi dikata lafaz wirid ini hendaklah disebut sebanyak 3 kali juga. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim 3 kali. Atau sekurang-kurangnya sekali. Boleh juga nak sekali. Adapun hak lepas tu yang pertama tu selepas salat, memang ada hadis kata Anas bin Malik. Sama juga dalam Riyadhus Shalihin Nawawi, kata Anas bin Malik, Rasulullah SAW apabila selesai solat, Rasulullah SAW akan beristighfar sebanyak 3 kali. Tu hak lepas betul-betul salam tu. Adapun ni wirid yang panjang sehingga yang ke-27 ni. Yang ke-27 maka ada istighfar pula. Kurang-kurangnya 3 sekali ataupun dia kata 3 kali lebih baik.
Yang bererti tadi istighfar, aku memohon ampun daripada Allah yang Maha Agung. Ya. Dalam sebuah hadis riwayat Asy-Syauti, yang bermaksud istighfar memakan segala dosa. Ya. Umpama api memakan kayu yang kering. Ini kelebihan istighfar pula, tuan-tuan. Astagfirullahalazim. Ya, menghapuskan dosa, menghilangkan dosa. Nah, seumpama api makan kayu yang kering. Bayanglah kita kupur kayu kering, dah kita pun cucu api dah, maka sekejap je. Sekejap je, tuan-tuan. Tengok kebakaran kalau rumah tu, rumah batu tu tak apa tu sangat dah. Apabila rumah kayu, Allah, kejap je dah. Pagi tadi saya dah tahu lah, dalam grup ada satu grup tu hantar, katanya dijengka. Tuan-tuan dapat tak tahu, tambah ada video lama atau baru, Allah Alam. Kejap sungguh. Duk tepik lah, ada lagi dok dalam tu. Ya. Nangis-nangis takut ada lagi orang dalam. Sebut pula motor tu katanya tak ada dah, nak pergi ambil panah ni, tak boleh dah. Sekejap sungguh habis. Ni rumah kayu kita dia tak. Jadi itulah perumpamaan dosa yang kita buat. Ingat kita ni dosa sokmo. Kita ni dosa sokmo. Kalau orang yang rasa dia dosa sokmo, insya-Allah lah dia banyak istighfar. Sebab kita ni, kita rasa macam tak dosa tau. Kita rasa macam tak dosa. Tu kita jarang. Alah rasa rupa dosa menembok ni. Banyak sangat tuan-tuan dosa ni. Dengan anggota kita pun, dengan matanya, dengan apa ni, dengan mulut Allah hari ni kan, dengan tangan. Anggota tubuh badan kita ni banyak dosa dah. Baik tu suruh banyak kita istighfar. Maka insya-Allah Nabi dah sebut ni, istighfar memakan segala dosa. Umpama api makan kayu api yang kering. Antara fadilat istighfar yang lain ialah sebagai penghapus dosa seorang hamba. Pertamalah hapus ataupun hilangkan dosa tadi. Mendatangkan rezeki. Orang banyak istighfar dapat rezeki. Rezeki daripada Allah Ta'ala, yang disebut rezeki yang tak diduga-duga tu. Ada je rezeki dia. Menutup segala pintu kepapaan. InsyaAllah orang banyak istighfar ni tak apa-apa. Dia tak apa-apa. Kalau sebut hari ni mungkin dalam keadaan hari ni lah, gawat ekonomi dan PKP nya, ramai orang yang hilang kerja. Kerja tak ada lah. Begitu juga mungkin dengan gaji yang ada tak cukup. Tambah lah ni dah barang. Kalau 100 riyal tu tukar sekejap je, betul tak? 3 barang je kadang-kadang. Pampers beras, pampers beras, ambil lagi segi susu. Dah 50 lebih, dekat 100. Tu susu murah, kena susu 80 riyal sting. Kat 120 susu. Pampers kat 30 riyal, beras 25 riyal, paling murah lah tu. Cahaya dah. Tak pergi kat 100 tuan-tuan. 3 barang je bawa balik lah ni. Berarti dia kata tak apa-apa ni mana mencukupi. Cukup. Walaupun gaji kecil dia cukup. Ini kata tak apa-apa. Ini dia kata keberkatan. Dan ini yang dikatakan apa dia? Mendatangkan rezeki. Rezeki dan bentuk tadi mencukupi. Hak ni hak paling besar. Baik. Jadi ada lagi tu, bawah tu kelebihan dia. InsyaAllah lah, banyak umur jumpa lagi pertemuan kita yang akan datang. Dan masuk waktu dulu, kita berhenti dulu lah. Biasa. Tangguh dulu. Mohon maaf, kesilapan, kasaran, egois dan sebagainya. Ada pun yang baik itu sudah pasti datang daripada Allah. Yang lemah dari manusia sendiri, namun hakikat daripada Allah Ta'ala segalanya. Sudah dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-As. Subhanallahumma bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.